Hai semua, hari ini saya akan membentangkan tajuk yang saya pilih iaitu rangkaian dalam teori graf. Apakah kaitan antara rangkaian dengan graf? Yang pertama, graf digunakan untuk mewakili data yang terdiri daripada objek diskret dan menggambarkan kaitan antara objek tersebut secara grafik. Ini merupakan bintik dalam graf diwakili oleh bucu dan garis yang mengaitkan dua bucu pula diwakili oleh tepi. Selain itu, rangkaian merupakan sebahagian graf dengan bucu dan tepi mempunyai sifat sendiri. Ini pula merupakan tata tanda graf dengan V sama dengan bucu, E sama dengan tepi, G sama dengan graf, D sama dengan darjah, dan ini sama dengan jumlah. Graf pula terbahagi kepada dua graf, iaitu graf mudah dan graf yang mempunyai gelung dan membilang tepi. Graf mudah pula terbahagi kepada dua, iaitu graf tak terarah dan graf terarah. Ini merupakan contoh graf tak terarah. Dengan V sama dengan A, B, C dan D. V pula merupakan bucu. Ini merupakan bucu. Maka jumlah keseluruhan bucu iaitu NV sama dengan 4. E pula tepi. Tepi E ialah A kepada C, A kepada D, C kepada D, D kepada B. Dengan jumlah keseluruhan tepi ialah 4. Kita boleh kira dengan ini merupakan tepi pertama, ini tepi kedua, tepi ketiga, dan tepi keempat. Jumlah keseluruhan darjah pula kita boleh kira dengan 2 didarabkan dengan E iaitu tepi. 2 darab 4 sama dengan 8. Dan cara lain untuk mengira adalah kira dari tepi. Contohnya kita bulatkan ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan terakhir adalah 8. Jadi darjahnya adalah 8. Ini pula merupakan graf terarah daripada graf mudah. V bagi graf terarah ini adalah A, B, C dan E. Dengan nilai keseluruhan V sama dengan 5. E pula ialah BE, BA, EA, DE, DA, CD, CA. Cara untuk mencari E dia adalah ikut arah panah ni. Kalau ini tepi ini kita buat B kepada E. Ini. Lepas tu ini B kepada A, E kepada A, D kepada E, D kepada A, C kepada D, C kepada A. Dan nilai keseluruhan E dia adalah 7. Lepas tu, cara untuk mencari darjah dia adalah kita cari dengan D in, D out. D in bagi A ialah 4. Caranya adalah ikut anak panah ni. Ini anak panah 1, 2, 3, 4. Jadi D in A adalah 4. D out A pula adalah anak panah yang keluar daripada A. Jadi di sini kita tiada anak panah yang keluar. Jadi D out A adalah kosong. D in B pula adalah kosong sebab tiada anak panah yang masuk ke B. Jadi D out B adalah 2, iaitu D kepada B dan D kepada B kepada E dan B kepada A. D in C pula adalah kosong. D out dia adalah 2. 1, 2. D in D pula adalah 1, iaitu C kepada D. Dan D out
D out D pula adalah 2, iaitu D kepada A, D kepada E. Lepas tu D in E pula adalah, yang masuk ke E adalah daripada B ke E dan D kepada E. Jadi D in E adalah 2. D out E pula adalah 1, iaitu E kepada A. Ini pula merupakan graf yang mempunyai gelong dan berbilang tepi. Graf yang mempunyai gelong dan berbilang tepi juga mempunyai graf tak terarah dan graf terarah. Ini merupakan graf tak terarah dia. Penyelesaiannya adalah V sama dengan P, Q, R, S dan T. NV dia adalah 5. E dia pula ialah P kepada PT, PT, PQ, QR, Q kepada R, lepas tu R kepada Q, Q kepada S, Q kepada S kepada T, dan T kepada T, sebab dia graf gelong. Dan nilai keseluruhan E dia adalah 7. Darjah dia adalah darjah P sama dengan 2. P sama dengan 2, 1 dan 2. Ini 1, ini 2. DQ pula adalah 4. Kita bulatkan di sini. 1, 2, 3, 4. Lepas tu DR dia adalah 2, 1 dan 2. DS dia 2. DT dia adalah 4, sebab ini adalah 1, 2, 3 dan 4. Jadi darjah keseluruhan dia adalah 14. Perbezaan antara graf yang mempunyai gelong dan berbilang tepi dengan graf mudah adalah dia mempunyai gelong, ini gelong, dan ini berbilang tepi. Berbilang tepi dia daripada Q kepada R, lepas tu dari R kepada Q balik. Gelong pula T kepada T itu sendiri. Ini pula graf terarah dia. Penyelesaiannya adalah V bucu sama dengan PQRST. Dan nilai keseluruhannya adalah 5. E dia pula P kepada Q, kita ikut anak panah ni, P kepada Q, Q kepada R, R kepada Q, S kepada Q, T kepada S, T kepada T sendiri, T kepada P. E dia adalah, dan nilai keseluruhan E dia sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Din bagi P adalah 1. Din bagi P adalah 1. Dout bagi P adalah 1. Din bagi Q adalah 1, 2 dan 3. Din bagi R adalah 1 dan dout bagi R adalah 1 juga. Din bagi S pula adalah 1 dan dout bagi S adalah 1. Din bagi T adalah 1. Din pada T adalah 1 dan dout bagi T adalah 3, iaitu 1, 2 dan 3. Sebab dia 3 adalah, kalau gelong dia ada din adalah 1 dan dout adalah 1 juga. Sebab ini din, lepas tu dari titik ni juga dia ada out, iaitu sini. Lepas tu ini in. Macam ni. Maka darjah keseluruhan dia adalah 14. Cara untuk mencari darjah keseluruhannya adalah semua ni
tambah. Jadi 1 tambah 1, 3 tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 3 sama dengan 14. Apakah beza antara graf pemberat dengan graf tak berpemberat? Jadi graf kita ada berpemberat dan graf tak berpemberat. Jenis graf bagi graf pemberat adalah boleh graf terarah dan graf tak terarah. Graf tak berpemberat pula graf tak terarah dan graf terarah. Tepi bagi graf berpemberat ada diberi nilai atau pemberat. Dan tepi bagi graf tak berpemberat tiada nilai atau pemberat dinyatakan. Contohnya, tepi dia mewakili jarak antara dua bandar, masa yang diambil untuk suatu gerakan, nilai arus suatu liter elektrik, dan kos dan sebagainya. Contoh tepi yang mengaitkan graf tak berpemberat pula, hierarki jawatan dalam carta organisasi, peta alir, peta pokok, dan peta buih. Ini merupakan graf berpemberat. Kita boleh perhatikan bahawa tepi dia ada nilai iaitu 20 km, 40 km, 31 km, 18 km, 20 km, dan 58. Contohnya KK kepada KL, jaraknya adalah 20 km. KK kepada KB pula jaraknya adalah 40 km. KK kepada KH jaraknya adalah 31 km. Manakala KH kepada KB 18, KB kepada KL 20 km dan daripada KL kepada KH adalah 58 km. Ini pula merupakan contoh graf tak berpemberat seperti yang kita buat tadi. Contohnya adalah Zen. Zen dilahirkan oleh Mary dan John, manakala Mary dilahirkan oleh Simon dan Christina. John pula dilahirkan oleh Jane dan Harry. Ini merupakan salah silah keluarga Zen. Keluarga Zen. Tiga. Kenal pasti sama ada graf tersebut pokok atau bukan. Contohnya graf A, di mana P bersambung dengan Q, kepada R, kepada S, kepada T, kepada U. Jadi, ia bukan pokok kerana setiap pasangan bucu boleh dikaitkan dengan pelbagai cara. Sebab graf pokok hanya boleh dikaitkan satu cara saja. Lepas tu, ini pula merupakan graf pokok kerana setiap pasangan bucu dikaitkan dengan satu tepi sahaja, iaitu U kepada T, P kepada T, P kepada Q, Q kepada R, R kepada S. Kalau dia T kepada S ada, jadi ini bukan pokok, tapi tak ada. Ini pula graf satu lagi. Graf ini bukan graf bukan pokok kerana bucu R, U, S tidak dikaitkan dengan bucu lain, di mana R dengan U ni tidak berkait dengan graf ini. Tidak berkait dengan tepi V, P, Q dan T. S ni pula dia tak ada kait dengan siapa-siapa, jadi dia bukan pokok. U kepada R dia ada dikaitkan, tapi U ni tidak dikaitkan kepada mana-mana dan R pula tidak dikaitkan kepada mana-mana. Jadi, dia bukan pokok. Apakah subgraf? Subgraf ialah sebahagian atau keseluruhan graf yang dilukis semula tanpa mengubah kedudukan asal bucu dan tepi. Ini merupakan grafnya. Jadi, subgrafnya adalah contohnya ini, di mana P kepada S, tepinya adalah 5. Kita cek balik, P kepada S, tepi dia adalah 5. Jadi, ini adalah subgraf. Atau kita boleh lukis
dari sini. Q, pucu Q, dia ada tepi I dan 2. I2. Jadi, ini adalah betul. Tapi, kalau dia lukis terbalik, kedudukan dia terbalik, jadi ia bukan subgraf. Subgraf dia mesti keseluruhan graf dilukis semula tanpa mengubah kedudukan asal bucu dan tepi. Jadi selesai sudah perbincangan saya, dan saya akan membagi ada 3 soalan. Soalan pertama adalah cari V dan NV, cari I dan NI, cari D. Cari V dan NV. V sama dengan bucu dia adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutup balik. Lepas tu NV dia sama dengan, kita kira balik bucu dia itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6. I dia pula dalam kurungan, I dia 1 kepada 2. Lepas tu 2 kepada 3. Lepas tu 3 kepada 4. 4 kepada 2. 2 kepada 5 ni. 5 kepada 6. 1 kepada 5. Yang ni. Lepas tu 6 kepada 6 sebab dia adalah graf dia ada gelung. Jadi 6 kepada 6 balik. I keseluruhan dia adalah, kita kira lah tepi dalam graf ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita kira balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada tertinggal lah. Kalau macam ni dia ada tertinggal. Jadi kita cari apa yang tertinggal. Kita terlupa letak 4 kepada 5 rupanya. 4 kepada 5. Jadi kita perlu cek balik untuk kita tahu sama ada dia betul ke tak. Sebab tu saya kira daripada graf tadi. Okey, cari darjah. Darjah sama dengan, cara cari darjah adalah macam ni. Darjah bagi 4 sama dengan, kita bulatkan 4. Tepi dia ada 1, 2, 3 dan 4. Jadi darjah dia adalah 4. Darjah untuk 1 pula sama dengan, bulatkan 1, 1, 2. 2. Lepas tu darjah bagi 2 pula, bulat 1, 2 dan 3. 1, 2 dan 3. Lepas tu darjah bagi 3 pula, D sama dengan, D3 sama dengan 2. Lepas tu darjah bagi 5 sama dengan 1, 2, 3, 4. Darjah bagi 6 adalah, kita bulatkan 1, 2, 3. Di 6 pula ada 3. Jadi nilai keseluruhannya adalah, darjah keseluruhan kita kira tambah 4 tambah 2 sama dengan 6, tambah 2 lagi 8, tambah 4, 12, 3 tambah 3, 6, 12 tambah 3 sama dengan 8. Jadi D sama dengan
Soalan 2 pula. Lukis graf terarah bagi silsilah keluarga Mike. Ibu dan ayah Mike ialah Peter dan Louisa. Nenek dan datuk Mike sebelah ibu ialah Larry dan Laura. Nenek dan datuk Mike sebelah ayah ialah Carol dan Franklin. Jadi kita keluar watak utama dia adalah Mike. Watak utama dia adalah Mike. Kita keluarkan maklumat dia. Kita tanda maklumat dia. Mike ialah ibu dan ayah Mike ialah Peter dan Louisa. Peter, Louisa, nenek dan datuk Mike sebelah ibu dia, Louisa ni, ialah Larry dan Laura. Jadi kita buat macam ni. Larry, Laura. Peter pula, nenek dan datuk Mike sebelah ayah Carol. Sebelah ayahnya ialah Carol dan Franklin. Carol, Franklin. Jadi kita tanda Mike ialah anak Peter dan Louisa. Lepas tu Carol dan Franklin beranakkan Peter. Laura dan Larry pula nenek dan ayah kepada Louisa. Ibu dan ayah kepada Louisa. Inilah jawapannya, di mana Peter dan Louisa ialah ibu dan ayah kepada Mike. Jadi graf anak panah dia ditunjukkan kepada Mike. Lepas tu Peter dilahirkan oleh Carol dan Franklin. Jadi anak panah dia bagi sini. Louisa pula dilahirkan oleh Larry dan Laura. Jadi ini adalah silsilah keluarga Mike. Rangkaian di bawah menunjukkan 6 tempat yang melibatkan bayaran tol dalam ringgit Malaysia. 6 tempat itu adalah F, G, C, D, B, A. Jadi cara untuk melukisnya adalah kita lakarkan bucu dia dulu. A, B, C, D, F, G. Jadi kita bermula daripada A kepada B. Antara titik untuk A ke B kita mesti ambil 2. Jadi kita pergi kepada sini, letak 2. Lepas tu antara 1 dan 8, 1 adalah nilai paling kecil sebab kita perlukan nilai minimum dia. Jadi kita pergi kepada D. Itu 1. Tulis 1. Lepas tu untuk D kepada F kita ambil 7. Sebab dia tak ada pilihan lain. Lepas tu daripada D kepada C atau D kepada G kita pilih 4 sebab 4 lebih kurang daripada 12. Kita pergi ke sini. 4. Lepas tu kita ambil 9. Jadi untuk kira dia adalah 2 tambah 1 tambah 4 tambah 7 tambah 9 sama dengan 23. Jadi nilai minimum dia adalah RM23. Sekian, terima kasih.